الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam dan Pengurusi dari Surah Al-Salam, tetamu kita daripada Sofla, dan Tuan Haji dan Tuan Hajar, seterusnya para jemaah Surah Al-Salam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam event tahunan yang mana menjadi kelaziman pada kita untuk hadir mendengar kalam Allah dan sabda Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam, yang mana dilakukan saban tahun semata-mata untuk kita memperingati, untuk mentajdikan ingatan kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu buat setiap hari, selalu kita buat setiap masa kita memperingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara perjuangannya yang terbesar itu untuk li'a'la'i kalimatillah. Dan pada hari ini berkumpulnya kita juga untuk mengenang baginda Rasul dalam perjuangannya untuk menyebarkan satu amalan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang saya baru bacakan sebentar tadi, iaitu ayat yang pertama daripada surah Al-Isra, yang mana di dalam surah Al-Isra yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala telah menunjukkan kebesarannya, kehebatannya kepada kita umat Nabi Muhammad dan seluruh manusia, yang mana di dalam kehebatan itu Allah Ta'ala telah mewahyukan satu ibadat yang mana kita telah lakukan sebentar tadi. Dan Alhamdulillah, sungguh sayu hati saya apabila mendengar akan bacaan Al-Quran, terutamanya di dalam rakaat yang kedua. Terasa dekat benar dengan Ramadan, tuan-tuan. Ya, kita pun terasa sayu. Inikah imam kita dalam badan besok? Itu dapat bacaan sedang macam tu tak apa. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, apabila kita membicarakan tentang Al-Isra wal Mi'raj, mahu tak mahu kita akan dibacakan tentang ayat daripada surah Al-Isra ini. Ya. Hujah kita orang Islam, orang beriman, apabila kita nak memperkatakan sesuatu, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Itulah hujah kita. Hujah kita apabila sesama kita, dan juga hujah kita bersama orang lain. Jadi mau tak mau, setiap para asatizah yang memperkatakan tentang Isra wal Mi'raj akan membaca Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak boleh tidak. Seperti mana surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan untuk memperceritakan tentang kehabatan salah satu malam di dalam bulan Ramadan yang tak lama lagi kita akan sampai, insya-Allah, panjang umur, jumpa sebulan lebih lagi. Maka pada bulan Rajab ini Allah Ta'ala menceritakan satu peristiwa yang hebat untuk kita kenangkan. Kalau dalam surah Al-Qadar Allah menceritakan tentang kehebatan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan yang
didatangkan dengan ayat yang pertama daripada surah Al-Isra nak menceritakan bahawa kehebatan ibadat yang Allah Ta'ala wahyukan secara sendiri kepada Rasulullah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur juga kita kerana dapat solat berjemaah hari ini ramai, alhamdulillah. Macam solat jemaah, tapi jemaah ramai lagi lah, tapi alhamdulillah dalam ni ada macam solat jemaah. Ya. Jadi inilah yang diperlukan, inilah yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita datang solat berjemaah memenuhi ruang setiap yang ada. Ya. Jadi kembali kepada ayat daripada surah Al-Isra sebentar tadi, kita tengok satu persatu apa yang telah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada subhanallazi asra bi'abdi. Tetapi sebelum kita pergi kepada ayat yang pertama, kita reverse balik. Ada satu ayat dalam satu surah yang mana Allah Subhanahu wa taala aturkan semasa penyusunan Al-Quran yang sampai pada kita ni, yang sampai disusun oleh Khalifah Uthman, yang jadi sampai pada kita namanya Resam Uthmani. Susunan Al-Quran ini Allah Ta'ala takdirkan sebelum daripada surah Al-Isra ada yang namanya surah An-Nahl. Surah An-Nahl yang mana dua ayat yang terakhir daripada surah An-Nahl ini adalah merupakan kesinambungan dan merupakan satu rahsia macam mana Allah Ta'ala aturkan ayat pertama daripada surah Al-Isra, yang mana saya rasa terpanggil dan perlu untuk ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, insya-Allah. Jadi ayatnya berbunyi begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul 'azim. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wasbir. Siapa wasbir? Allah Ta'ala suruh bersabar. Allah Ta'ala suruh Rasulullah bersabar. Wa ma sabruka illa billah. Dan tiadalah kesabaran kamu itu kecuali dengan Allah. Sabar satu perkara. Kemana kita nak pergi dalam masa bersabar itu? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzan 'alaihim. Dan janganlah kamu wahai Muhammad berasa sedih. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Dan jangan kamu rasa sempit, rasa dada kamu. Dhayq ini sempit, tuan-tuan. Mimma yamkurun, dengan apa yang mereka telah lakukan kepada kamu. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan mereka yang melakukan amal perbuatan yang baik. Ayat 2 yang terakhir daripada surah An-Nahl ini menunjukkan bahawa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah hidup beliau telah melalui satu fasa yang menjadi satu milestone ataupun menjadi satu batu loncatan kepada beliau untuk pergi lebih jauh, untuk pergi dakwah yang lebih luas berbanding dengan apa yang berlaku sebelumnya. Dalam peristiwa sewaktu sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj, telah berlaku beberapa peristiwa yang mendatangkan kesedihan kepada baginda Rasul. Inilah yang dimaksudkan dengan tahzan. Kan ada buku sekarang namanya La Tahzan. Jangan sedih. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah wala tahzan. Ada lagi tempat lain Allah Ta'ala perintahkan Rasul wala tahzan. Inna Allaha ma'ana. Waktu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah di dalam gua sewaktu dalam peristiwa hijrah, Gua Sur.
Di situ maknanya Abu Bakar merasa sedih, merasa bimbang. Dalam peristiwa hijrah itu hanya dia dengan Rasulullah berada dalam gua, yang mana gua tersebut amatlah cantik, tidak dalam, kaki boleh nampak dari gua, kalau orang lalu boleh nampak. Lalu Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu dalam keadaan sedih, takut nanti orang jumpa. Rasulullah pesan kat dia, jangan sedih, Allah bersama kita. Ini Allah Ta'ala pula kata kepada baginda Rasul, janganlah kamu sedih. Ya. Sebab apa? Sebelum berlakunya peristiwa Isra, bagaimana Rasulullah dijalankan daripada Mekah sehingga ke Masjidil Aqsa, telah berlaku kematian bapa saudaranya yang selalu melindunginya, yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini adalah merupakan seorang insan yang memberi sokongan kepada baginda Rasul sewaktu daripada kecil sampailah dia dapat wahyu, sampailah kematian. Abu Talib pembela Rasulullah di luar rumah, dan pembela Rasulullah dalam rumah siapa? Khadijah, Siti Khadijah. Kita panggil Siti Khadijah, Siti itu puan. Ya. Jadi Khadijah binti Khuwailid. Mula-mula meninggalnya Abu Talib yang menjadi pendinding di antara Rasul dan juga para kafir Quraisy, para musyrikin Quraisy, yang mereka ingin sentiasa hidup mereka merancang untuk memusnahkan ataupun untuk menghapuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan adanya Abu Talib, mereka gagal untuk berbuat sesuatu yang memudaratkan kepada baginda Nabi. Lalu ditakdirkan di dalam lebih kurang pada tahun 10 kenabian Nabi baginda Rasul, dalam bulan Rajab, Abu Talib telah jatuh gering. Ya, gering, sakit, nak mati. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, Abu Talib ini adalah orang yang menyokong baginda Nabi tapi tak dapat hidayah, tapi tak beriman. Banyak kan orang sekarang itu jugalah, dia bagi sokong tapi dia tak percaya. Ada juga, dari dulu lagi dah ada orang macam ni. Sokong tapi tak percaya. Itulah dia. Jadi Abu Talib, sewaktu saat-saat kematiannya, Rasulullah pergi ke rumah beliau untuk menyampaikan, untuk menarik Abu Talib ini agar supaya beriman dengan Allah. Ya, beriman dengan Allah, sebab sokongan yang diberikan oleh Abu Talib itu adalah merupakan sokongan yang menyebabkan Rasulullah menjadi bertambah kuat, bertambah berani. Sehingga Rasulullah menyatakan bahawa Abu Talib ini masuk Islam. Dia yakin masuk Islam. Tapi apabila peristiwa Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi pergi sampailah ke rumah Abu Talib. Pada masa itu dah ada Abu Jahal yang geng. Abu Jahal yang geng ni, ini sebab apa? Di antara pemuka-pemuka Quraisy, dan Abu Talib juga adalah merupakan seorang pemuka Quraisy. Sebab tu Nabi dapat imuniti daripada perkara perangai-perangai jahat kafir Quraisy, sebab ada Abu Talib. Jadi bila sampai Rasulullah nak cakap dengan Abu Talib, suruh dia mengucap. Tapi bila Abu Jahal nampak aja, dia orang pun kumpul juga pada masa tu. Bila nampak aja Nabi sampai, meloncat Abu Jahal pergi dekat kepala Abu Talib. Tak nak bagi Nabi dekat dengan Abu Talib, tak nak bagi Nabi, tak nak bagi Abu Talib untuk terpengaruh dengan Nabi Muhammad yang datang pada masa itu. Jadi Rasulullah cuba untuk tarik ataupun cuba Abu Talib ini mengucap dengan katanya, ay'am, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, kalimatan uhaju laka indallah, kalimah
kalimah yang mana akan aku hujahkan bagi kamu di hadapan Allah. Nabi pesan suruh supaya bapa saudaranya ni di akhir kalam dia sebelum meninggal kata la ilaha illallah, supaya nanti depan Allah Nabi boleh puja, ni Abu Talib dah berucap dan mengaku kamu sebagai Tuhan. Jadi selamatkanlah dia. Tapi Abu Talib sebelum nak cakap apa-apa, Abu Jahal dah cakap potong. Adakah kamu nak meninggalkan agama datuk kamu semata-mata kerana orang ini? Lalu akhirnya Abu Talib mengembuskan nafas terakhir tanpa sempat mengucap la ilaha illallah. Dan perkara ini menyebabkan Nabi Muhammad berasa amat sedih. Namun Nabi tidak berputus asa. Nabi masih lagi sentiasa mendoakan agar bapa saudaranya itu diselamatkan daripada api neraka, daripada siksaan kubur. Lalu turun ayat di dalam surah At-Taubah yang berbunyi maka linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Dan tiadalah bagi kamu Nabi dan orang-orang yang beriman memohon keampunan bagi orang yang musyrik. Di situ. Lalu Nabi berhentilah bila Allah Ta'ala bagi tahu macam tu. Walaupun nak menunjukkan dalam peristiwa ini hidayah itu sebenarnya adalah milik Allah. Dan kita ni tuan-tuan hendaklah berusaha untuk menyampaikan kalimah Allah kepada mereka yang kita kenal dan mereka yang tidak kita kenal. Kalau kita tuan-tuan, sebab itulah kalau kita jumpa, kalau ada orang aksiden, sama ada dia orang Islam ataupun bukan Islam, sampaikan kalimah la ilaha illallah kepadanya. Sabar-sabar juga. Jumpa aksiden dekat nak mati, sabar. Tapi kita ubah sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meskipun dia bukan orang Islam. Ya. Tapi bila dia dah mati, kita tak boleh nak doakan keampunan baginya. Sebab Allah Ta'ala dah larang kat dalam ni. Jadi hidayah itu milik Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lalu mati Abu Talib. Dan kemudian dalam riwayat lain ada menyatakan bahawa Abu Talib ini dengan adanya syafaat daripada baginda Nabi, maka ianya diseksa. Kena juga api neraka, tapi dekat parang gulali dia saja. Itu. Manakala pelindung Rasulullah di dalam rumah iaitu Khadijah pula meninggal tidak lama selepas itu. Ada yang meriwayatkan lebih kurang dalam Ramadan pada tahun itu, pada tahun yang sama. Hilang kedua-dua pelindung di dalam rumah dan di luar rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu cubaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Dan mengikut kalau kita kata bahasa orang sirahnya, bahasa orang sejarahnya, menyatakan bahawa likulli mihnatin minha, bagi setiap daripada mihnah, cubaan itu akan ada anugerah. Macam kita juga tuan-tuan, kalau setiap kali dijumpa ujian, yakinlah bahawa Allah sedang memberi cubaan kepada kita. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita dengan rahmat. Allah Ta'ala nak memberikan sesuatu kepada kita. Jangan kita rasa sedih, jangan kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. La ta'asa min rahmatillah. Kemudian apabila hilangnya pendinding ataupun immunity daripada Abu Talib, maka mulalah serangan-serangan daripada kafir musyrik atas baginda Rasul. Apabila Nabi pergi keluar Mekah sembahyang Masjidil Haram, maka ada yang taburkan debu-debu di atas kepala Rasul. Bila balik, Fatimah kata sampai hati orang buat pada macam ni pada kamu ya Rasul. Anak-anak dia menangis tengok macam mana Nabi
diberikan macam-macam siksaan, diberikan macam-macam perasaan agar Rasul meninggalkan usaha dakwah. Kemudian ada juga yang datang tarik lidah Rasulullah. Beliau tak pakai lidah. Lidah itu ditarik sampai mendatangkan kecederaan pada tengkuk dan bahu Rasul. Jahat dan nakalnya orang-orang kafir musyrik yang ada ni pada masa itu. Kemudian Rasulullah rasa minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berhijrah. Lalu hijrah yang pertama Rasulullah pergi Taif. Rasulullah pergi Taif ini sewaktu berunding dengan Saqifah ataupun ketua-ketua yang ada di sana. Ada yang namanya Mas'ud, ada yang namanya Hubayb. Maka mereka menolak ataupun enggan untuk menerima Rasul di Taif. Ya, mereka bukan sahaja menolak dan juga enggan untuk menerima Rasulullah, akan tetapi mereka lontarkan pula baginda Rasul sewaktu nak keluar daripada Taif itu dengan batu-batu sehingga mencederakan baginda Rasul. Mencederakan baginda Rasul. Dalam peristiwa ini bertanya anak Nabi, bertanya anak Nabi kepada Rasulullah, apakah hari yang paling sedih bagi engkau ya Rasulullah selain daripada peristiwa Uhud? Peristiwa Uhud. Nak ceritanya bahawa cara nak tanya pada baginda Rasul itu, nak cerita banyak cerita sedih. Yang paling sedih sekali adalah pasal cerita peperangan Uhud, yang mana dalam peperangan Uhud ini adalah merupakan satu tamparan ataupun merupakan satu pengajaran yang hebat kepada umat Nabi Muhammad yang baru nak berkembang pada masa itu. Selepas daripada perang Badar, berlakulah pembalasan dendam oleh kafir musyrik dengan sekutu-sekutunya datang menyerang. Jadi di dalam perang Uhud itu, yang mana yang perang Uhud, yang cerita paling sedih sekali bagaimana Rasulullah sendiri di dalam peperangan tersebut telah kena luka dekat muka dia. Kena luka dekat muka dia disebabkan oleh kegagalan ataupun disebabkan oleh kelemahan yang ada pada mereka yang menjaga Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah ya? Bukan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang baru naik di doa nak dapat jodoh tu. Itu Jabal Rahmah. Dekat mana? Dekat Arafah. Tapi yang namanya Jabal Rahmah ini yang ada dekat sebelah Jabal Uhud. Dalam peristiwa perang Uhud ini, Jabal Rahmah ini Rasulullah perintahkan lebih kurang dalam 50 orang. Bermakna untuk duduk jaga di kawasan itu, jangan lari, apapun terjadi jangan lari, sebab nak cover orang yang kat bawah perang. Jadi semasa pembantaian berlaku, maka Rasulullah dan juga tentera-tenteranya berjaya mengusir ataupun berjaya di dalam peperangan tersebut sehingga menyebabkan kafir musyrik lari, meninggalkan harta mereka yang terdiri daripada pedang, segala permata, emas. Lalu apabila tentera yang diamanahkan untuk menjaga Jabal Rahmah, di Rahmah itu sebenarnya adalah merupakan kata untuk panah, Rahmah. Jadi bila orang yang duduk atas bukit itu nampak kilauan emas, bukan kilauan emas dalam TV itu tuan. Ini kilauan emas yang tertinggal oleh kafir musyrik tu. Jadi maka mereka pun turun nak ambil, nak rebut sama. Jadi semasa turunnya mereka itu, maka telah berlaku turnover. Masa itu peperangan Khalid bin Walid itu belum masuk Islam lagi, maka dipatah balik, tibai balik orang Islam yang pada masa itu leka dan telah meninggalkan amanah yang telah diberikan. Jadi dalam peristiwa itu sebanyak 70 lebih kurang sahabat telah syahid. Ada yang putus tangan, ada yang kena belah perut. Tuan-tuan ingat macam mana peristiwa Hamzah, Sayyidina Hamzah. Dan kemudian Rasulullah sendiri telah luka di bahagian pipi, dan diriwayatkan bahawa topi besi Rasulullah tu kena pedang dan tertusuk ke dalam di bahagian pipi dia. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau yang mana pergi umrah, yang mana pergi haji, bukan tak pergi tengok saja, naik
tengok, kenang kembali macam mana peristiwa Rasulullah berdakwah, macam mana Rasulullah nak kembangkan iman sampailah kepada diri kita hari ini. Cubaan dan dugaan yang telah sampai kepada baginda, dikecewakan, ditinggalkan, kalau dalam peperangan menghadapi luka, bandingkan dengan diri kita, banyak mana sangat yang kita terima dugaan. Ya, Rasulullah tu lagi hebat terima dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sikit pun masa macam ya Allah tak mampu lagi dah. Rasulullah terima lagi tu daripada kita, tuan-tuan. Jadi kalau kita pergi dekat kawasan tu, maka kita duduk, kita ingat balik Rasulullah dalam keadaan berdarah, ditenangkan oleh para sahabat, maka mereka tunggu itu dan kita dapat tengok di sebelah dengan daripada ruang, kalau di antara Jabal Uhud dengan Jabal Ramah tu ada ruang kosong, di tepinya tu ada makam syuhada. Kita tengok, kita ambil iktibar, insaf dalam kejadian itu. Ya. Kemudian itu cerita pertama yang mana Rasulullah rasa macam paling duka cita. Yang peristiwa kedua ni, inilah cerita pasal Taif, yang mana baginda dihalau, baginda dibaling batu oleh orang-orang yang berada di Taif. Dalam peristiwa Taif ini, maka datang Jibril waktu Rasulullah dah patah balik dalam keadaan sakit, dan diriwayatkan sampai kasut Rasulullah itu bergenang darahnya, kasut slipper Rasulullah tu darahnya sampai jadi lubang kat dalam slipper dia tu. Slipper dia macam tuan-tuan tengok tu lah, yang tu Jadi apabila Rasulullah pulang, dalam perjalanan datang Jibril dan bersama-samanya Malakul Jabal, iaitu malaikat yang penjaga bukit. Lalu kata Jibril, kami dah pantau kamu ya Rasulullah, kami tengok aja dan kami lepas dapat keizinan turun berjumpa denganmu. Maka Rasulullah cakap aja, kami akan timpakan 2 gunung yang ada dekat situ atas orang Taif, hancurkan mereka. Mereka menyekati Rasulullah. Lalu apa Nabi cakap? Sebab Nabi ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Rasulullah kata tak perlu. Aku nak minta pada Allah Subhanahu wa taala agar daripada sulbi orang Taif ini akan lahir mereka yang menegakkan Islam, akan lahir mereka yang menyokong Islam. Dan alhamdulillah selepas 11 tahun hijrah, waktu selepas Fathul Mekah, maka waktu sampai Taif, maka di situ telah masuk Islam. Betul seperti mana yang dipinta oleh Nabi, yang didoakan oleh Nabi, orang Taif yang mana hak tua-tua tu dah tak ada dah. Hak tua-tua tu yang mana yang turun dalam saluran satu, kalau mengundi tu saluran satu, tuan-tuan. Yang ada yang tinggal anak-anak generasi kedua, generasi ketiga tu, hak tu dah disempurnakan doa Rasulullah itu dengan beriman mereka dan menjadi orang yang kuat dalam perjuangan. Itu doa Nabi, mengampunkan, memaafkan. Itulah yang timbul sampai sekarang ni. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Itu benda yang tu lah, kita buat salah orang, sedangkan Nabi ampunkan umat, tapi buat lagi salah lepas tu. Tuan-tuan, ya. Jadi selepas daripada peristiwa itu, masih lagi dalam peristiwa Taif, waktu Rasulullah tengah balik tu, Rasulullah letih dan merasa sakit. Rasulullah duduk pada satu tempat yang mana tepi ladang anggur. Di tepi ladang anggur itu datang seorang hamba bagi Rasul, seorang hamba namanya Adas. Adas ni dia bawa anggur bagi Rasulullah. Dia bagi Rasulullah, waktu Rasulullah masa tu dia nak makan, dia sebut Bismillah. Bila Rasulullah sebut Bismillah, maka terkejut Adas ni. Dia kata, aku tak pernah dengar orang baca Bismillah ni. Ini apa ni? Rasulullah kata, inilah Bismillah dengan nama Allah yang menjadikan, yang memberikan. Maka Adas ni agama dia Kristian. Jadi bila dah dengar berita daripada Rasulullah tentang keesaan Allah, maka dia peluk Islam. Seorang dapat masuk Islam pada hari itu. Kemudian waktu dalam perjalanan balik ke Mekah, balik semula ke Mekah, lalu satu tempat yang namanya Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni kalau tuan-tuan perasan adalah merupakan salah satu
miqat. Kalau orang nak buat umrah, kalau lalu ke situ kena niat kat situ. Jadi tuan-tuan, dekat situ dia sembahyang lagi. Pada masa itu jin pula tengok Rasulullah sembahyang, dan pada masa itu jin pun masuk Islam. Jadi itu antara beberapa peristiwa akhirnya Rasulullah berjaya berdakwah dan masuk Islam seorang hamba dan sekumpulan jin. Ya. Dan selepas daripada peristiwa itu, maka Rasulullah sampailah satu ketika Allah Ta'ala angkat Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baru sampai. Jadi di dalam ayat subhanallazi asra bi'abdihi lailan, subhana itu maha suci Allah. Kenapa Allah Ta'ala mulakan ayat di dalam surah Al-Isra ini dengan maha suci Allah? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bahawa pada zaman itu apabila berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, ramai yang telah mengatakan bahawa Nabi itu adalah seorang yang pembohong, pengarut, yang bawa satu perkara yang tidak masuk di akal pada zaman itu. Macam mana boleh pergi Masjidil Aqsa yang mana perjalanannya lebih kurang sebulan ataupun 40 hari, dalam keadaan jalan kaki ataupun naik unta, boleh sampai dalam 40 hari, tapi awak boleh sampai dalam masa 1 malam. Jadi dari situ Allah Ta'ala firmankan subhanallazi, maha suci Allah, daripada nak ambil seorang Nabi, orang yang cakap tidak betul. Ini kalimat tanzih, menyisihkan perkara-perkara yang tidak berkenaan. Allah Ta'ala sucikan dirinya. Maknanya orang yang baca, orang yang faham, mengetahui bahawa Allah Ta'ala pilih orang bukan sembarangan orang. Allah Ta'ala tak lantik bukan orang yang tak betul. Jadi itu Allah Ta'ala subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Jadi di situ dalam peristiwa ini Allah Ta'ala memperjalankan. Ini tuan-tuan selalu dengar dah. Tiap-tiap tahun cerita pasal ni, tuan-tuan pun dah boleh hafal, tuan-tuan. Cuma kita nak tahu ibrah ada saja. Jadi Allah Ta'ala perjalankan asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Jadi daripada Masjidil Haram Mekah yang ada pada waktu itu ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang mana kalau kita tahu tengok Masjidil Aqsa pada masa itu kawasannya dipanggil sebagai Bumi Syam. Bumi Syam ni tuan-tuan, yang mana sekarang ni kalau Bumi Syam ni dah terpecah-pecah, ada yang namanya Palestin, ada yang namanya Jordan, ada yang namanya Syria. Itulah Syam yang mana Allah Ta'ala berkatilah tempat tu. Begitu juga dengan Masjidil Haram. Yang cerita berkat ini Allah Ta'ala berkati ada banyak. Ada berkaitan dengan masa, Allah Ta'ala beri keberkatan. Ada yang berkaitan dengan tempat, Allah Ta'ala beri keberkatan. Yang dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu itulah tempat yang berkat. Masa, bila pula masa yang berkat? Pada malam Lailatul Qadar, itu berkat. Bilakah waktu untuk kita berdoa? Pada waktu tengah malam, hampir-hampir pagi, itu waktu yang berkat. Bila lagi doa berkat? Di antara dua khutbah hari Jumaat sebentar tadi, itu waktu yang berkat. Itu yang Allah Ta'ala tentukan. Hak kita pun ada juga, kita pun buat adalah berkat juga. Untuk kita sendiri ada berkat nama dia. Itu berkat kita, tuan-tuan, kita cipta. Tapi yang tepat sekali itu berkat yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala tentukan. Ya. Jadi Allah Ta'ala memperjalankan baginda Rasul dengan menaiki apa, tuan-tuan? Menaiki burak. Burak. Apakah burak ni, tuan-tuan? Burak ini adalah merupakan sejenis haiwan makhluk Allah Ta'ala yang merupakan kenderaan bagi para malaikat. Malaikat bergerak satu tempat ke satu tempat, walaupun mereka mempunyai sayap, tapi ada juga makhluk yang dinamakan burak menjadi kenderaan. Jadi tuan-tuan tahu macam mana burak?
Selalu dah dengar cerita kan, dia macam kuda. Tapi kalau kita semak balik di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir menyatakan bahawa buraq itu dabatul abyad, haiwan yang berwarna putih, bainal baghal wal himar. Dia antara badan dia besar lebih kurang antara baghal dan himar. Ya. Wa fi fakhidhihi janahani, dan pada paha dia, dekat tepi belah paha dia ada sayap yang yahfirunaha, yang mana ia digunakan waktu nak terbang tu, dia pakai benda tu. Itu adalah dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir. Tapi tak cerita lah pula kepalanya macam mana. Tuan-tuan pernah tengok tak? Ada juga kalau kita duduk browse internet ataupun kita pergi kedai-kedai, yang kedai-kedai yang setengah-tengah kedai lah, ada gambar buraq. Macam mana rupa dia? Ada muka perempuan. Lepas tu dah muka perempuan ada tinggi pula. Kalau itu buraq versi India. Dia ada tinggi kat hidung. Jadi itu gambaran dia. Tapi wallahu a'lam, yang sampai pada kita apa yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ni saja. Tapi tuan-tuan jangan tanya saya, kalau buraq ni jumpa sebenarnya boleh makan ke tak? Boleh Datuk. Ya, itu kenderaan Rasulullah. Kalau dapat jumpa pun mungkin tuan-tuan tak tahu macam mana rupa bentuk dia. Jadi ini yang diberitahu dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Jadi tuan-tuan, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini Nabi diberi kenderaan untuk pergi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang jarak perjalanan lebih kurang 40 hari. Dibandingkan dengan satu peristiwa yang mana Rasulullah pun berjalan juga, berjalan malam. Apakah peristiwa itu? Itulah peristiwa hijrah. Rasulullah keluar daripada rumahnya di mana? Di Mekah, nak pergi ke Madinah. Dalam perjalanan itu mereka telah dia dengan Abu Bakar dan juga anak Abu Bakar, ada 2 orang yang bantu. Kemudian apabila sampai pada waktu malam, mereka terpaksa menyobok di dalam Gua Sur. Kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi umrah, tuan-tuan ada pergi haji, kalau tuan-tuan boleh sihat jalanan, naiklah Gua Sur, tengok macam mana tempat Rasulullah berlindung semasa itu daripada buruan pemuda-pemuda Quraisy yang datang untuk mengambil wang ganjaran, reward yang telah ditawarkan atas kepala Rasulullah. Jadi dekat Gua Sur tu begitu bahaya, begitu kritikal, sampai yang macam saya cerita tadi, bagaimana Abu Bakar dia menangis, takut. Sebab apa? Takut dijumpai oleh orang kafir Quraisy, Nabi yang disayanginya akan dibunuh. Kenapa pada dalam peristiwa hijrah itu Allah tak hantar buraq bawa pergi terus? Buraq ni macam jet kan, kelajuan dia. Jadi kenapa Allah tak hantar buraq kepada Rasul supaya Rasulullah daripada Gua Sur tu terus pergi ke Madinah? Hikmah dia nak ditunjukkan bahawa dalam peristiwa hijrah ini nak menunjukkan kepada kita bahawa hijrah ini adalah merupakan perjalanan jalan kaki, ini adalah merupakan perbuatan manusia yang Rasulullah buat dan kita pun boleh buat. Hijrah ini berlaku daripada yang Nabi cerita tu, daripada Mekah sampai Madinah, dan sampai sekarang masih berlaku hijrah di dalam diri kita. Berhijrah daripada melakukan maksiat kepada melakukan perbuatan ma'ruf. Berhijrah daripada tidak taat kepada taat. Berhijrah daripada tidak tutup aurat kepada tutup aurat. Berhijrah daripada malas melakukan sembahyang berjamaah tidak sembahyang berjamaah. Jadi hijrah yang dilakukan oleh Rasul dalam keadaan berjalan kaki dengan penuh bahaya itu menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan manusia berhijrah itu boleh dilakukan. Banyak perbuatan Nabi memang ditujukan khas untuk kita lihat dan kita kenal. Yang mana banyak perbuatan yang kita boleh lakukan
Sebab itulah Rasulullah diutus daripada kalangan manusia agar kita dapat ikut contohnya. Rasulullah manusia yang berjalan di pasar-pasar, Rasulullah yang bermuamalah dengan orang, supaya kita dapat ikut. Ada pada zaman dulu dicabar, kenapa tak turunkan malaikat jadi Nabi kita? Kalau diturunkan malaikat, macam mana kita nak tiru? Malaikat satu makhluk yang diciptakan daripada nur. Jadi baginda Nabi itu, sosok tokoh Nabi itu adalah merupakan satu contoh ikutan. Dan tapi dalam banyak-banyak perbuatan Rasul itu, antaranya yang kita boleh ikut ini adalah merupakan perbuatan biasa. Tapi ada juga perbuatan Rasul yang khusus kepada baginda Rasul. Antaranya Rasulullah mewajibkan dirinya untuk solat duha. Kita duha susah sikit nak buat. Kalau jadi wajib susahlah kita tuan. Kejap-kejap nak kerja sembahyang. Rasulullah mewajibkan diri dia untuk melakukan qiyamul lail. Itu khususiat Nabi. Antara khususiat Nabi juga, Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4. Hak kita ni pun bercita-cita juga, tapi seorang pun berantakan. Nak banyak pula. Jadi tak sampai kita dengan darjah Rasul. Sebab tu kita hanya diperintahkan dalam surah dalam surah An-Nisa, minta maaf, An-Nisa, yang menyatakan bahawa kahwin setakat mana kamu mampu aja. Jangan duk ambil yang awalnya tu, ayat kena baca bagi habis. Hak kita ni, masa nak boleh buat lebih ni, dia ambil daripada fankihu ma tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Dia ambil dari nombor 2 tu. Kahwin satu tak lama nak nombor 2. Sebab apa? Ayat Quran surah An-Nisa ni cakap macam ni. Hak tu dia ikut Quran. Hak lain dia tak ikut. Dari segi amanahnya, dari segi perbuatan solehnya dia tak ikut. Hak ni nak ikut. Ambil separuh, buang separuh. Tak boleh kalau nak begitu. Tapi di hujung ayat ni dia cakap, sekiranya kamu takut untuk tak boleh berlaku adil, bawa kita. Ujung angkai ambil, ujung tinggal. Jadi kalau siapa yang bercita-cita, hayati dulu sampai ujung, sampai habis di dalam ayat surah An-Nisa tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita baginda Nabi itu adalah merupakan satu contoh ikutan dengan cara peristiwa hijrah tadi. Tapi dalam untuk peristiwa istimewa yang dinamakan Isra wal Mi'raj ini, Allah Ta'ala bagi satu perkara yang mencari adat, khariqul adat, untuk menguji kita tuan-tuan. Menguji kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab antara tujuan perkara yang mencari adat ini adalah untuk menjadikan kita ini sebagai sama ada orang yang bertambah imannya ataupun kita jadi orang yang hilang iman dia. Tapi sebelum kita pergi yang tu, kita cerita lagi pasal peristiwa Isra ini. Jadi sebelum diriwayatkan, sebelum Nabi nak naik buruk, nak daripada buruk tu, daripada itu sebelum naik ke langit, maka di situ Rasulullah dibasuh, dibuka dadanya, dibasuh dalam dadanya melalui pembedahan yang dilakukan oleh malaikat menggunakan air yang suci. Ya tuan-tuan. Jadi apa hikmah daripada peristiwa dibersihkan dada Nabi itu? Jadi hikmah dia nak cerita pada kita, nak melakukan ibadat ini hati kena bersih. Hati kena bersih tuan-tuan. Nak ambil wuduk, dan kalau tuan-tuan tengok kita alhamdulillah kita mengaji kitab Bunyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fadhani. Berbanggalah orang Fadhani. Ada ulama yang mana kitabnya habis seluruh dunia boleh pakai. Orang Melayu yang boleh baca Jawi. Kita nak baca yang tu. Yang mana dinyatakan oleh Syekh rahimahullah alaih, dalam kaedah untuk kita nak berwuduk ni pun kena ada 3 perkara. Yang pertamanya, kita nak kenalah bersihkan hati, bertaubat dulu. Nak ambil wuduk ni, nak sembahyang dulu, sembahyang lagi. Masa nak ambil wuduk tu dah ada persediaan dia. Nombor 2, kita kena tahu dia punya yang mana satu rukun dia. Rukun dia yang mana
Itu baru kita mengaji dalam 2-3 minggu lepas. Ya. Jadi nak jumpa Allah Ta'ala. Sebab apa kita sebut nak jumpa Allah Ta'ala? Sebab dalam kitab itu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fadhali kata, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu, sembahyang itu adalah merupakan mi'raj kita dengan Allah, orang mukmin kita. Rasulullah mi'raj jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah, kita dah sembahyang, kita jumpa Allah. Jadi sebelum jumpa Allah, apa yang penting? Bersihkan hati kita, tuan-tuan. Bersihkan hati kita. Kalau kata kita ada buat salah, kita minta ampun dengan orang yang ada dengan kita buat salah, kita minta ampun dengan Allah, kita istighfar, kita bertaubat. Barulah dapat solat yang berkualiti, solat yang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Tak heran ke ramai orang sembahyang sekarang, tapi hasilnya ada juga yang masih melakukan perbuatan munkar. Masih ada lagi yang mengamalkan rasuah. Masih ada lagi yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Masih ada lagi yang mengumpat, tapi sembahyang juga. Sebabnya kita tak suci hati untuk melakukan perkara tersebut. Melakukan solat dalam keadaan hati kita masih ada perasaan. Nak melakukan maksiat masih ada perasaan. Nak melakukan dosa dan perbuatan keji. Sebab tu antara yang disebut oleh Syekh Daud, dia tak jadi rukun nak taubat untuk sebelum ambil wudu ni, tuan-tuan. Tapi kaedah cara nak capai kesempurnaan solat. Sebab itulah kitab Muniyatul Musolli itu namanya muniyah. Niat orang yang mendirikan solat itu apa? Adalah untuk mencapai solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji. Nak capai solat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Muniyatul Musolli juga cakap, orang sembahyang ni ada yang tak sempurna daripada segi rukunnya, dari segi khusyukannya, maka amalan solat itu akan dicampak balik untuk dia, tuan-tuan, macam kain bubuk. Jadi ini menjawab kenapa solat kita tidak menjadikan kita dapat mencegah makruf dan menjauhkan perkara yang mungkar. Sebab diri kita itu tidak suci, tidak ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu dibasuh hatinya. Ya, dibasuh hatinya sampailah bila dah naik ke langit. Itu dah cerita dah bila dah sampai ke langit. Kemudian Rasulullah pada langit pertama, langit kedua berjumpa dengan para anbiya, dan sebelum daripada nak naik tu, selepas daripada basuh hati, bersihkan hati, Rasulullah sembahyang. Sembahyang mengimamkan para nabi-nabi turun sembahyang bersama dengan Rasul. Masa tu Nabi jadi imam. Apa maknanya itu, tuan-tuan? Maknanya bahawa baginda Rasulullah SAW adalah merupakan penghulu kepada sekalian nabi-nabi yang ada. Kemudian timbul pula persoalan, orang tanya, habis tu kalau lepas ni Nabi Isa turun, kalau Nabi Isa turun, siapa pula nak jadi penghulu ni? Sebab Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Isa turun, adakah Nabi Isa akan membawa satu ajaran baru atau meneruskan ajarannya yang dulu? Jadi kalau ditanya macam tu, kita tetap menyatakan bahawa baginda Nabi SAW adalah merupakan membawa ajaran yang Islam, yang mana hatta Nabi Isa turun sekalipun, Nabi Isa akan ikut ajaran Islam. Tak ada agama baru lagi dah. Itu sahaja. Ya. Sebab Nabi itu adalah penghulu, dan Nabi-Nabi lain semua adalah merupakan pengikutnya kemudian hari. Ya, tuan-tuan. Jadi bila dah naik ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, yang tu tuan-tuan selalu dengar dah. Tapi kita sampai pada yang hujung sekali, jumpa dengan Allah. Itu pun menjadi khilaf. Sama ada jumpa Allah, nampak Allah ke bagaimana, ataupun Rasulullah nampak cahayanya sahaja. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mencatatkan bahawa Nabi hanya nampak nur cahaya Allah. Ya, tuan-tuan.
Jadi dalam peristiwa itu Rasulullah taklifkan, yang Allah taklifkan kepada umat Nabi Muhammad 50 kali sembahyang dalam satu hari. 50 kali tuan-tuan, banyak. Nabi turun sampai langit ke-6. Di langit ke-7 itu ada Nabi Ibrahim, Nabi ke-6 Nabi Musa. Sebab tu nak turun dan nak habis dah. Dah habis jumpa, dapat perintah untuk sembahyang 50 waktu. Nabi turun, Nabi Musa cakap, wahai Muhammad, kalau 50 ni ianya akan membebankan umatmu. Minta khasam, minta Allah Ta'ala kurangkan. Lalu Rasulullah sayangkan umat dia, sayangkan kita. Tak mau kita tak boleh nak buat kerja tuan-tuan. Kerja kejap, berhenti sembahyang. Kita kejap, berhenti sembahyang. Berhenti makan, lepas tu sembahyang. Kalau takdirnya 50 kali waktu sembahyang kita satu hari, jenuh kita tuan-tuan. Tapi Rasulullah sayang kat kita ni. Rasulullah naik balik jumpa Allah. Jumpa Allah di situ, maka Allah Ta'ala turunkan daripada 50, 45 sampailah kepada 5 waktu sehari semalam. Jadi cuba tuan-tuan fikir, apa hikmah 50 waktu tu? Kenapa 50? Adakah satu angka sahaja? Cuba kita fikir, 50 waktu sehari semalam. Kita tengok, kita buat kira-kira sikit. Dalam satu hari kita ada berapa jam? 24 jam. Dalam satu jam ada berapa minit? 60 minit. Jadi kita kalilah 60 kali 24. Dapat berapa tuan-tuan? Masing-masing ada handphone. Tapi tak apa, saya tolong kira ni. Ada yang kurang 1440 minit. 1440 minit bahagi dengan 50 kali kita nak sembahyang. So, bila dah bahagikan, lebih kurang dalam 28 minit sekali sembahyang. 28 minit sekali sembahyang tuan-tuan. Itu lah ceritanya, kita tak ada nak buat apa lagi, berhenti sembahyang. Jalan sikit, berhenti sembahyang. Jadi, bila dah sampai pada tahap itu, kalau kita hayati betul-betul, maknanya Allah Ta'ala mahukan kita ini sentiasa dalam ketaatan. 28 minit sekali, apa yang kita boleh buat sangat, melainkan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi bila kita, Rasulullah usaha untuk dikurangkan waktu sembahyang tu sampai 25. Antara hikmahnya yang lain, antara hikmah yang lain kenapa Rasulullah naik turun, sebab Allah Ta'ala nak bagi banyak kali Rasulullah boleh jumpa Allah. Itulah ceritanya. Dan satu lagi nak menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Rasulullah, dia tak nak misahkan kita. Ada beribu hikmah di dalamnya. Tapi sekarang kita dah dapat 5 kali satu hari. Katalah 5 kali satu hari tuan-tuan. Sekarang ni kita sembahyang, sekali sembahyang berapa minit? 5 minit? 10 minit? Ambil lah, tuan-tuan sembahyang semua lama kan? Sekali sembahyang cukup lama tu. 10 minit. Kalau 10 minit kita sekali sembahyang, kemudian kita campur dengan 5, kita ada 50 minit. Satu hari 50 minit kita sembahyang. Jadi yang tinggal adalah 23 jam 10 minit. Jadi 50 jam yang kata 23 jam 10 minit itu, itulah yang menyebabkan kita jadi lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan 50 minit je dalam satu hari. Betul ke 50 minit tuan-tuan? Kadang tu sembahyang ikut dan je, ikut cepat je. Itu yang ditegur oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani, menyatakan sembahyang seperti mana patuk ayam. Sembahyang seperti mana patuk ayam, yang mana ianya tak beri manfaat pada kita pun. Jadi sebab itulah macam-macam berlaku apabila kita gagal untuk mendapatkan solat yang berkualiti. Apabila kita gagalkan manfaatkan hubungan kita dengan Allah tu. Sembahyang kita tak ingat Allah, kita ingat benda lain.
Datang semayang tapi melakukan perbuatan mencuri. TV dah hilang. Dulu ada TV ke sini. Datang juga surau. Kan nak semayang. Tiba TV. Jadi itulah dia. Tak mencegah perkara mungkar, sebabkan di dalam hidup kita ini ada 23 jam 10 minit yang kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan apa Allah Taala nak bagi peluang kepada tuan-tuan. Kalau mana yang ada rumah TV itu bolehlah letak sini. Habislah itu dia dengan Allah Taala. Jangan boleh ambil ni. Tapi tuan-tuan, ini yang mana kita tengok kadang-kadang solat kita tak khusyuk sampai apa tuan-tuan? Sampai kalaulah imam tu buat salah, kurang dia punya rukun dia, kadang-kadang satu makmum pun tak tengok. Yalah, kalau dalam solat apa nama biasanya, kalau salah tu dalam solat tarawih tu kan, itu ada yang khusyuk alhamdulillah sebab ramai. Tapi solat biasa ni, solat fardu ni kadang-kadang ada imam tertinggal satu rukun, makmum seorang pun tak tegur. Sebab masing-masing dah ke mana-mana di dalam sembahyang tu. Jadi perhatikan, tengok macam mana solat kita. Sebab solat tu mi'rajul mukmin, mi'raj kita naik dengan Allah, jumpa dengan Allah. Masa itulah kita dengan Allah. Jadi kita betul. Sebab nak mi'raj ni, bersihkan hati kita. Dan yang kemudian ni kita kena pastikan perbuatan, rukun kita itu semuanya betul. Macam mana caranya? Dengan cara kita belajar. Jangan tak belajar, mengharapkan pengetahuan kita yang sejak kita belajar 10 tahun masa umur kita 10 tahun, sampai masa kita di bangku sekolah, kena sentiasa belajar benda-benda macam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah merupakan peristiwa yang mana Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita satu ibadat yang menghubungkan kita terus direct dengan Allah Ta'ala. Kita bukan nak perlukan perantaraan, tidak perlu. Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala juga menghubungkan kita dengannya. Jadi jalan untuk menghubungkan kita dengannya itu adalah dengan jalan solat. Solat itu begitu penting kepada kita tuan-tuan. Jadi timbul pula dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini perkara yang mana sejarahnya waktu bila Rasulullah dah balik daripada naik ke langit, Rasulullah turun dan Rasulullah ceritakan. Yang pertama sekali Rasulullah cerita pada siapa? Yang mula sekali Rasulullah pada waktu Isra' Mi'raj itu, Rasulullah tidur di sebuah rumah isterinya yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani. Jadi Ummu Hani ni masa peristiwa malam berlakunya itu, Rasulullah tidur sembahyang Isya sama-sama, kemudian sembahyang subuh pun sama-sama. Di waktu malam tu Rasulullah naik. Jadi timbul persoalan, timbul khilaf di kalangan para sahabat yang menyatakan betul ke sama ada Rasulullah ini naik ke langit sama ada dengan secara mimpi ataupun dengan secara betul, sama ada dengan badan ataupun pergi dengan roh saja. Itu pun berlaku khilaf. Tapi sebenarnya inilah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan dalam ayat pertama daripada surah Al-Isra' tadi, untuk nak menguji iman orang yang ada pada masa itu dan iman kita pada hari ini. Yang mana apabila Rasulullah kata dekat Ummu Hani, Ummul Mukminin kata, aku nak cerita pada orang lain. Yang ni kata janganlah cerita, nanti orang akan kata macam-macam pada kamu. Lalu Rasulullah kata tetap nak ceritakan juga, sebab ini adalah merupakan perkara terpenting yang bukan saja untuk umat Islam tapi juga untuk orang bukan Islam. Suatu Rasulullah berada di Masjidil Haram, maka datang Abu Jahal. Abu Jahal ni suka musik tuan-tuan. Suka musik maksud. Dia tanya, apa cerita kau nak cerita kat aku hari ni ya Muhammad? Rasulullah kata, ada Abu Jahal ni, mungkinlah kalau aku cerita sikit mungkin dia akan dapat hidayah. Rasulullah cerita juga. Kita kalau jumpa orang banking macam mana pun tuan-tuan, sampaikan juga. Kita tengok macam mana samsing yang masuk Islam, dengan dia punya penuh badan, sampai juga dia kepada Islam. Yang ada cuma kita takut nak cerita dekat dia benda betul. Bila dah cerita, Allah Ta'ala buka hidayah, kita dapat saham. Jadi Abu Jahal pun diceritakan, Nabi cakap, malam tadi aku pergi Masjidil Aqsa.
Masjidil Aqsa, kemudian aku naik ke lagi. Oh, Abu Jahal kata, jangan cerita habis lagi, jangan cerita habis lagi. Sekejap aku panggil orang ramai, kita dengar orang ramai, aku seronok. Jadi Abu Jahal ni dia sebenarnya perancangan dia memanglah sebab Nabi dah tak ada pelindung, dia lagi nak orang kata nak jadikan bahawa berita yang Rasulullah nak sampaikan ini satu perkara yang boleh menikam Rasulullah sendiri. Sebab kita itu pada masa itu adalah khariful adat. Kita dah ni tak nak jadi khariful adat, tuan-tuan. Zaman itu memang khariful adat sebab perjalanannya pun 40 hari baru sampai. Hak kita ni kalau naik kereta terbang lah kata sekarang ni boleh dalam masa berapa malam, 1 hari tu boleh pergi balik. Kita pergi naik kapal terbang, kalau dekat Senai ni kita pergi naik kapal terbang, kalau ada daerah boleh pergi Mekah, boleh buat umrah bukan minat sangat tuan. Lepas tu siap makan nasi Arab, nasi mandi pula kat sana. Lepas tu balik sini, esoknya dalam 20 jam lah lebih kurang Kalau 20 jam tu kalau ditakdirkan sebab naik kapal terbang macam-macam lah nak kena buat. Jadi bila balik kita cerita ke orang percaya tak? Orang percaya sebab zaman sekarang teknologi dah ada moden. Kita boleh buat benda tu. Tapi pada zaman dulu memang mati orang tak percaya tuan-tuan. Jadi Abu Jahal dah panggil semua geng dia. Bila Rasulullah cerita, maka macam-macam perangai yang mereka telah buat. Ada yang gelak, ada yang bersiul, ada yang tepuk tangan, ada yang sebab mengetawakan Rasulullah, cerita pasal Isra wal Mi'raj. Sebab dia orang tahu bahawa nak pergi satu tempat ke satu tempat ini ambil masa paling kurang 40 hari ataupun sebulan. Macam mana awak boleh buat satu malam sahaja? Jadi benda ni mengarut kata kafir Quraisy. Jadi dengan peristiwa itu saja ada yang dah masuk Islam dan keluar murtad balik sebab tak percaya dengan benda tu. Jadi inilah manakala yang ada iman bertambahlah imannya. Contoh macam cerita Abu Bakar sewaktu menerima peristiwa ini. Masa Rasulullah mula cerita, Abu Bakar tak ada lagi tuan-tuan. Abu Bakar tak duduk situ. Lalu orang pergi sampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabatmu Muhammad telah menceritakan tentang malam tadi dia pergi ke Masjidil Aqsa sehari je, malam balik dah ada kat sini nak cerita kat kita. Lalu Abu Bakar kata, betul lah. Betul lah. Kemudian dia cakap, macam mana kau cakap betul? Benda pun boleh buat. Kalau Abu Bakar cakap, kalau aku boleh membenarkan bahawa Rasulullah itu menerima wahyu daripada langit, takkan aku tak boleh nak membenarkan dia boleh jalan daripada Mekah sampailah Masjidil Aqsa di Palestin dalam masa satu malam. Sedangkan langit itu lebih tinggi dan lebih jauh daripada Masjidil Aqsa. Tengok iman Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah kata berat isi dunia ini punya iman timbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar tak dapat nak tanding beratnya tu iman Sayyidina Abu Bakar. Itu pun orang kata macam-macam, Syiah kata macam-macam. Abu Bakar ni perampas, Abu Bakar gunakan anaknya untuk menguasai Nabi. Jadi itu merupakan tuhmahan yang kita wajib berani tuan-tuan. Jangan sampai kita jadi macam tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampailah Rasulullah jumpa sendiri Abu Bakar. Tadi Abu Bakar dah cakap dengan orang, kali ni Abu Bakar jumpa sekali Nabi. Jadi bila Rasulullah cerita, Abu Bakar tak cakap banyak. Dia kata sadaqta, benarlah engkau ini. Abu Bakar tak tanya banyak. Rasulullah kata benarlah engkau ini. Maka lekatlah Rasulullah gelaran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang jadinya Abu Bakar As-Siddiq sampai sekarang, yang kena kita sebut Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak lagi lah, 9 lebih lagi tuan. Kita pasang dia untuk buat tarawih. Ya. Jadi ini adalah merupakan iman yang diperlukan, yang kita mesti nak ada. Iman kepada apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi, dan segala-galanya yang ada di dalam Al-Quran itu patut kita semua kena percaya. Bukannya kita ambil separuh-separuh. Ini ada yang kita percaya, yang kita suka dengar. Macam cerita Isra Mi'raj ni kita suka dengar sebab dengar je. Ada
lagi peristiwa apa hijrah lagi apa semua. Tapi bila bab menceritakan tentang hukum hakam yang Allah Ta'ala wahyukan untuk kita jalankan, ayat tentang hukuman, ayat tentang rumah tangga, ayat tentang tanggungjawab, kita tak nak ambil. Kita tak nak ambil, kita tak percaya, tuan-tuan. Jadi pengajaran daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan pada keimanan seseorang apabila mendengar cerita, mendengar wahyu, mendengar mukjizat tentang peristiwa Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala ceritakan Isra Mi'raj ini di dalam surah Al-Isra untuk kita percaya, untuk kita imani. Dalam Quran yang sama Allah Ta'ala turunkan ayat mengenai hukum hakam, cara mentadbir, cara untuk kita menjalankan hukum syarak di bumi ini ada juga dalam tu. Tapi kenapa ada yang tidak percaya? Kenapa ada yang menafikan? Dan kenapa ada yang mengatakan tidak relevan? Tanya pada diri kita sendiri. Adakah Quran ini sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan hanya nak cerita saja? Ya tuan-tuan, cerita pasal Bani Israel. Sebab apa? Di dalam surah Al-Isra ini selepas ayat 1, dia tak cerita sangatlah cerita pasal Isra Mi'raj ni, melainkan Allah Ta'ala ceritakan pasal kehidupan ataupun perangai Yahudi dan Nasara. Tengok balik, baca sekali-sekala. Selalu dah baca Yasin, selalu dah baca surah Al-Kahfi, kita dekat masuk bulan Rajab ni baca surah Al-Isra. Kita tengok di situ macam mana Allah Ta'ala ceritakan perangai mereka yang dimasukkan dalam golongan Al-Maghdub ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah Ta'ala nak ceritakan perangai orang Yahudi dan orang Nasara di dalam surah Al-Isra. Sebab apa? Di dalam surah Al-Isra ini juga nak menunjukkan bahawa ini merupakan persediaan kepada Rasul untuk menerima cubaan yang lebih hebat selepas daripada itu. Allah Ta'ala angkat Nabi, jumpa, tengok kekuasaan Allah. Waktu Rasulullah naik Mi'raj, jumpa Allah, Rasulullah tengok balik bumi, kecil aja rupanya. Kecil. Jadi bila Rasulullah tengok dunia ni kecil, apalah sangat tentang ancaman Abu Jahal, apalah sangat tentang ancaman daripada kafir Quraisy. Melainkan Allah itu maha besar. Dunia ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Allah lebih utama. Apa yang ada dalam Al-Quran itu lebih utama untuk kita laksanakan. Ya. Jadi penentangan itu adalah kecil. Maka lepas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu, maka bermulalah satu fasa baru dalam hidup Rasulullah, yang mana ianya memberi kesan yang amat besar dalam perkembangan Islam, yang mana berlakunya peristiwa hijrah, peperangan demi peperangan, Fathul Makkah, dan juga sampailah kepada peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini adalah merupakan satu perkara yang patut kita ambil iktibar. Bukan kita hanya dengar semata-mata, akan tetapi kita sematkan ia di dalam hati kita untuk kita jadikan satu amalan. Yang pertama mengenai solat, yang mana solat itu hendaklah didirikan dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Mi'raj kita kepada Allah Ta'ala mestilah dengan keadaan hati yang suci, dengan hati yang tulus, ikhlas. Bukan bangunnya kerana kusahlah, dalam keadaan malas, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan lalai. Semayang pun semayang juga, tapi kita tahu semayang itu lalai apabila kita boleh teringat benda-benda lain dalam solat kita. Jadi ini adalah merupakan perkara yang perlu kita tahu. Yang kedua mengenai keimanan. Keimanan kita kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bagaimana iman Abu Bakar, bagaimana penentangan daripada orang yang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul. Jadi ini adalah merupakan perkara yang perlu kita ingat dan kita semat. Walaupun bagaimana cerita yang ada dalam ceramah Isra Mi'raj, tapi ini yang kita nak ambil. Jadi saya rasa minta bagi sejam, saja dah lebih sejam ni tuan-tuan, kita tamatkan. Kita ingatkan balik pada diri kita, iman kita, bagaimana solat kita, adakah ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha untuk memperbaiki solat kita, cari kat mana-mana tempat mengaji, kita kadah kita tengok, koreksi balik.
solat kita yang selama ini, yang hidupnya 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, bagaimanakah kualiti solat kita? Adakah ia berjaya mencegah kita daripada melakukan perbuatan munkar? Adakah kita masih lagi melakukan maksiat? Adakah kita masih lagi lalai daripada tanggungjawab? Jadi bila kita soal balik diri kita tu, maka kita tahu solat kita berada di mana. Ya, sama ada solat kita sama macam yang dulu, ataupun solat kita berjaya menjadikan kita orang yang lebih baik. Jadi kita utamakan iman. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala akan menjadikan kita orang yang kuat imannya dan orang yang mendirikan solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla lana illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal minna. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan solat, dan daripada zuriat kami mereka yang mendirikan solat. Jadikanlah solat kami yang mencegah kami daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terimalah solat kami ya Allah. Berikanlah peluang kepada kami untuk menuntut ilmu. Berikanlah kepada kami peluang untuk memperbaiki solat kami, sehingga solat kami menjadi saksi kepada kami di hari akhirat kelak. Melindungi kami daripada azab kubur ya Allah. Kuatkanlah iman kami